Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada bahagian yang kedua daripada 8 bahagian bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan bagi subjek Matematik tingkatan 4 KSSM. Jadi untuk bahagian yang kedua ini, kita masih lagi pada standard pembelajaran 10.1.1, tetapi kita nak fokuskan kepada matlamat kewangan smart. Okey. Buku teks masih lagi pada muka surat 273. Jadi matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Jadi apakah matlamat kewangan berkonsep SMART itu? Jadi matlamat kewangan smart, kita ada S, kita ada S untuk spesifik, iaitu khusus. S spesifik khusus. M ialah untuk measurable, iaitu boleh diukur. A is for attainable, boleh dicapai. R is for realistic, bersifat realistik. Dan T ialah time bound, iaitu ada tempoh masa. Jadi S spesifik khusus, M measurable boleh diukur, A attainable boleh dicapai, R realistic bersifat realistik, T time bound tempoh masa, dia ada tempoh masa. Jadi matlamat kewangan ini kalau follow matlamat kewangan smart ini, insya-Allah God willing kita akan dapat capai kewangan itu dengan berkesan. Okey, contoh pertama buku teks muka surat 273. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500. Okey, jadi gaji dia 2,500 sebulan dan dia simpan 250 untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Jadi kita tengok adakah Encik Yusof ini nak buat family day di Port Dickson. Kalau di Port Dickson saya suka pergi ke Kelana Beach Resort sebab dia selesa Kelana Beach Resort ini. Jadi kita tengok adakah Encik Yusof ini memenuhi pendekatan SMART. Jadi S adalah untuk spesifik. Adakah matlamat Encik Yusof ini khusus? Jadi ya, matlamat Encik Yusof adalah khusus, iaitu untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi dia telah menetapkan lokasi yang spesifik, nak pergi ke Port Dickson. Okey, M measurable. Adakah dia boleh diukur? Ya, matlamat Encik Yusof boleh diukur. Beliau telah mengetahui perbelanjaan sebanyak 1,500 diperlukan untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Seterusnya A attainable, boleh dicapai. Adakah matlamat Encik Yusof boleh dicapai? Ya. Dia boleh menyimpan 250 dalam masa 6 bulan dengan gaji 2,500 sebulan sehingga dapat mengumpulkan 1,500. Jadi dia boleh dicapailah dengan 250 simpanan sebulan dalam masa 6 bulan. Jadi 250 darab 6 sama dengan 1,500, di mana 250 ialah bersamaan dengan 10% dari gaji bulanan dan ia adalah logik dan boleh dilaksanakan. Kebiasaannya kita simpan 10% dari gaji bulanan. Okey, selepas A adalah R realistik, bersifat realistik. Adakah matlamat Encik Yusof ini realistik? Ya, dia realistik lah. Sebab matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan realistik.
beliau boleh menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dia realistik lah. Dan akhir sekali T, time bound, dia ada tempoh masa. Ya, betul. Encik Yusof mempunyai tempoh masa selama 6 bulan untuk mengumpul sebanyak 1,500. Jadi kesimpulannya, Encik Yusof mengamalkan matlamat keuangan berpandukan konsep SMART itu. Specific, measurable, attainable, realistic dan time bound. Itu untuk SMART. S-M-A-R-T. Okey, kita pergi kepada proses pengurusan keuangan yang kedua, iaitu proses menilai kedudukan keuangan. Jadi, untuk proses yang kedua ini, kita kena tahu aset dan liability. Okey, aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan. Contohnya, aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Seterusnya, liability merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Jadi, aset ini secara pasarnya yang memberikan kita duit, yang memberikan kita duit, yang memberikan kita income, yang memberikan kita income. Jadi itu kita panggil aset secara kasarnya lah. Dan seterusnya, liability ni yang memerlukan kita mengeluarkan duit. Liability ni yang memerlukan kita mengeluarkan duit. Jadi itu secara kasarnya lah aset dan liability. Jadi menilai kedudukan keuangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi apabila kita tahu aset kita, berapa duit yang kita dapat, berapa income yang kita dapat dan juga liability, berapa duit yang kita perlu keluarkan, jadi kita boleh tahu kedudukan keuangan kita itu. Okey. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang kedua ini. Jangan lupa untuk pergi kepada bahagian yang ketiga di sana dan jangan lupa untuk subscribe. Bantu saya untuk tekan butang subscribe jika video-video saya ini bermanfaat. Sekian dahulu daripada saya. Wassalam. Wala.